A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini dalam PDPR untuk pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang sirah. Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita bersama-sama untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama meradah tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sama-sama meradah tangan bersama ustaz untuk kita baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah mempermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Cuba murid-murid perhatikan peta yang ustaz paparkan dalam slide PowerPoint ini. Cuba murid-murid perhatikan peta yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini menunjukkan ialah kawasan ataupun negara Islam. Okey, yang menunjukkan warna pink ataupun jingga warna merah ni, ia menunjukkan 10 hingga 19% penduduknya beragama Islam. Manakala yang berwarna kuning hanya 0 hingga 9% penduduk yang beragama Islam. Baiklah murid-murid, kita akan belajar tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita melihat objektif pembelajaran pada hari ini. Kita lihat objektif pembelajaran yang pertama ialah menerangkan strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Objektif pembelajaran yang ketiga ialah menyenaraikan kesan dakwah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Yang keempat, menyatakan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir pembelajaran nanti, ustaz harap kamu semua dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita, iaitu kita akan melihat objektif pembelajaran yang pertama, iaitu strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam, iaitu membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Yang pertama, menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembah berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, kerana dengan ilmu agamalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berkembang. Menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan sesama Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Seterusnya, memperkasakan ekonomi umat Islam, yang mana Rasulullah SAW mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam.
Di sini Ustaz cuba terangkan sedikit perbezaan antara zakat dan jizyah. Zakat ialah yang dikenakan ke atas orang Islam, sebagai contoh zakat fitrah dan lain-lain lagi. Kalau jizyah ialah cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang berada di bawah kekuasaan negara Islam. Itu yang dikenakan kepada orang bukan Islam, nama dia jizyah. Itu strategi yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat strategi yang kedua. Menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Jadi dalam strategi yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tanggungjawab berdakwah, iaitu peranan menyampaikan kebenaran Islam ini dipikul oleh semua orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Seterusnya, strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ialah menjalinkan hubungan luar. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar utusan dan gubernur. Yang pertama, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk agama Islam. Yang kedua, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Untuk strategi yang ketiga juga, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab, yang mana baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Itu adalah strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Seterusnya, kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan yang pertama, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Kesan yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Seterusnya, yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin luas di semenanjung Arab. Jadi itu adalah antara kesan-kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan agama Islam semakin berkembang meluas. Baiklah murid-murid, seterusnya marilah kita sama-sama melihat cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Cabaran yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti peperangan Hunain dan peperangan Tabuk. Baiklah murid-murid, di sini Ustaz cuba jelaskan sedikit tentang peperangan Hunain dan peperangan Tabuk. Peperangan Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Syaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin yang menyertai peperangan tersebut seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak orang Islam. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan tersebut. Itu peperangan Hunain.
Okey, manakala peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin yang menyertai peperangan tersebut seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah telah mencampakkan rasa gerun dan takut di dalam hati mereka. Jadi kedua-dua peperangan tersebut dibenangi oleh orang Islam. Baik, cabaran yang kedua ialah menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta, berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Yang kedua, mereka juga menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk sama-sama melemahkan umat Islam. Yang ketiga, mereka juga membina Masjid Dirar dengan tujuan untuk menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Jadi ini adalah antara cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat iktibar daripada perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua manusia. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Iktibar yang kedua ialah kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita akan dapat menangkis da'yah daripada musuh-musuh Islam. Jadi itulah antara iktibar daripada perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz harap kepada semua murid-murid dapat memahami apa yang telah ustaz sampaikan ini. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, murid-murid dapat menerima dan memahaminya dengan baik serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan semasa penerangan ustaz tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lindung diri, lindung semua.